Kita sambung sikit lagi 5.40 5.20 ke 5.25 kita stop. Okay. Alright. Ada soalan dari sister tadi. Saidina kita dah jawab. Soalan dari sister tadi, macam mana bila kita berada di Mekah dalam keadaan kita tengah umrah ataupun haji, umrah logiknya, macam mana jaga wuduk, sebab susah nak berwuduk sebenarnya, sebab tandas jauh, ada pun air zam-zam. Okay, dan orang Melayu takkan ambil wuduk dengan air zam-zam biasanya. Berani. Orang lain buat tak? Basuh kaki dengan air zam-zam? Buat. Astaghfirullah. Dan kalau you nak tahu, orang Arab tak kisah pun. Orang tak kisah je. Sebab air tu ialah air telaga yang ada barakah. Betul tak ada orang mungkin tak tergamak nak ambil air sembahyang dengan air zam-zam? Mesti ada kan? Tak tergamak air zam-zam ni. Yelah, sebab kita duduk jauh, kita sayang. Baik. So macam nak jaga wuduk? Antara benda yang mungkin boleh memudahkan urusan, ada barang dengan spek, betul. Antara benda yang boleh memudahkan urusan dalam hal-hal wuduk di Masjidil Haram, nombor 1, sentuh lelaki perempuan tidak batal wuduk. At least kita ambil fatwa dari Malaysia, bukan saya cakap. Dia bagi kelonggaran untuk orang di Mekah. Okay, nombor 1. Nombor 2, kalau buang angin ke apa ke, sentiasalah pakai stokin sebelum dah ambil wuduk yang betul. Pakai stokin dari hotel dan simpanlah itu supaya boleh wuduk dengan botol mineral sahaja. Sebab kaki antara benda yang paling banyak ambil air sebenarnya. So bayangkan you dah ada stokin, so you sikit, tak payah kumur-kumur, so tak payah, buat yang rukun sahaja. So ambil air sikit muka, air sikit tangan, satu kali dah. Air sikit kanan kiri, air sikit kepala sikit, kepada air sikit lap-lap, stokin kanan, stokin kiri, solat. Ya? Sekali surah. Sekali yang wajib kan? Sekali je. Untuk sekali tu. Kalau pakai stok, kalau tak pakai stokin kena basuh kaki tu. Dan wuduk memang wajibnya sekali-sekali je kan? Dia tahu, confident kan? So itu je kot, saya rasa macam way out lah untuk memudahkan urusan ambil wuduk dan sebagainya lah. Stokin, kemudian yang pasal hukum batal air semayang tu lah, lelaki perempuan tu. Yang lain tak boleh kontrol lah. Kalau nak pergi toilet ke apa, memang kena lah. Memang batal lah wuduk Tak ada khilaf lah dalam bab tu. Okay, brother tanya pasal tak apa tak kalau kita wuduk, tak apalah kita jambal-jambal sikit kan sana sini. Tak apa ke kalau kita ambil semayang, kemudian kita lepas tangan, sambung balik lah. Mengikut mazhab Malaysia, dia tak bagi. You ni, lepas tu you berhenti kejap, sambung balik. Tak boleh, itu tak kira satu, itu kira separuh. You kena buat sekali lagi betul-betul. Maka kebanyakan daripada kita akan ada macam seni tau. Tak nak lepas, sebab kalau lepas habis, dia tak kira. Betul tak kita belajar gitu? Alright. Ini ialah sebabnya ada dua kemungkinan. Satu, takut air mustakmal. Kalau dah lepas ni balik, ni air mustakmal lah, which is very technical dan saya rasa tak wujud lah. Satu lagi sebab ialah muwalat. Maksudnya bila you tengah basuh tangan, dia kena berturutan. Tak boleh ada senggang masa, sela masa di tengahnya. Pernah dengar? Tidak muwalat, tidak berturutan. Contohnya ambil air, lap muka kan, dah berhenti sini, ambil air lagi, tak boleh sambung-sambung, sebab dah habis sini je. Maka kalau nak buat, kena buat satu lagi new one, sebab dia kena berturutan. Muwalat ini ialah rukun. Mana muwalat ni? Saya tulis dah. Sekejap Mengikut mazhab Maliki dan Hambali, dia rukun, tetapi dia bukan rukun dalam mazhab Syafi'i. Dan muwalat yang dimaksudkan oleh mereka bukan yang berhenti sekejap yang 0.2 saat tu. Maksud dia muwalat ni, dia kena berterusan. Dan dia ada kaitan dengan macam-macam jenis ibadah yang lain tau. Contoh ibadah yang kita boleh tengok, yang dia sibuk sangat pasal muwalat ni, dia stres sangat, ialah ibadah apa tahu? Bukan ibadah kot, tak tahu lah ibadah ke tak, akad nikah. Kan dia, aku nikahkan dia kau dengan Fatimah binti Muhammad dengan mas kahwinnya RM20 tunai. Cepat-cepat.
Aku terima nikahnya tak sah. Tak sah. Sebab 0.5 saat dari situ, ataupun 1 saat. Sebab diorang kata dia kena berterusan. Aku ijab, kena ada kabul, kena terima secara berterusan. Sebab tak boleh ada senggang masa. Mereka salah faham sebenarnya. Sebenarnya maksud ijab dan kabul kena bersamaan dalam satu majlis. Sebab macam ni, dulu orang kahwin simple je. Bapa ni ada anak perempuan seorang, anak perempuan nama Fatimah kan. Jumpa si Azlan, nak kahwin tak dengan Fatimah? Azlan, aku kahwinkan kau dengan Azlan, nampak senyap-senyap je kan. Azlan, aku kahwinkan dengan Fatimah, kau setuju tak? Kalau dia kata ya, kahwin dong, tahu tak? Ijab, kabul. Aku kahwinkan anak aku Fatimah dengan kau nak tak? Diam. Maksudnya tidak ada kabul. Ada ijab, tak ada kabul. Pakcik balik. Nanti Azlan telefon lepas 15 minit, 20 minit. Pakcik, saya terimalah. Mengikut mazhab yang memegang muwalat ni, dia kata itu tak sah. You must go back dalam majlis yang sama. Kalau tidak nanti pakcik dah offer. Bila kau diam, pakcik anggap tak ada apa-apa lah. Pakcik offer seorang lagi. Betul kau pula jawab kan jadi bercelaru. Maka dia kena jawab dalam majlis yang sama, the same sitting. Barulah kita anggap perjanjian tu berlaku. Tak? Itu kepentingan muwalat. That means the continuity. Tapi diorang duk bawa semua tu juga dalam wuduk. Jadi dibincangkan, boleh tak wuduk macam ni? Basuh muka, basuh tangan kanan, basuh tangan kiri. Lepas tu ada telefon bunyi. Krik. Jawab. Tu lama nak sembahyang ni. Semua adik kau pun tak balik kampung, 10 minit tak balik. Okey, sama dah komat dah. Boleh tak dia sambung kepala dan kaki? Ulama beza pendapat. Ada ulama kata kalau senggang masa dia panjang sangat, repeat lah from the beginning. Ada ulama kata no problem. Sebab dia masih tak batal ke apa kan, he just continuing tu. So ada beza pendapat lah. Mengikut Hambali dan Maliki, kena ada continuity lah. Tapi diorang dah, kita tengah cakap pasal 10 minit, setengah jam. Kita bukan cakap pasal 0.2 saat. Yang faham tak? Yang ni yang terlepas tu, bukan ini. Ini tak patut jadi masalah. Sepatutnya tak jadi masalah. So by right, kita tak payah risau pasal terlepas tangan. You kena buat. Tapi kalau you tertinggal buat, sembahyang masih sah. Dan adakah maksudnya rukun tu lebih penting daripada, maksudnya wajib tu nombor 2 bila dia kata rukun itu ialah tiang kepada amalan tu. Tak ada amalan. Bila wajib. Tapi wajib you tak buat, dosa. Tapi sah. Yes, thank you for asking. Susah nak faham tu kan? Mana sah tapi dosa? Sebab kita black and white.
Does it apply for the first rakaat ataupun second yang bila dah imam dah ni yang kawan ni still slow yang belakang. So kan kalau Fatihah sebelum dia sujud dia rukuk, Okay. kalau yang ni masuk Dikira dapat. Kalau macam mana dia dah ni kawan ni lagi slow, dia belum lagi nak kira macam dah sujud second sujud ke, kan yang ni slow, yang belakang ni tak ikut bila dia nak bangkit kan. Okay. Tak ikut in tandem lah. Jadi imam dah macam second sujud kan, yang kalau tak habis lagi tak kira lah, kena the first applies for the rest of the rakats. Okay, saya jawab menyanyi dalam wuduk dulu. Menyanyi dalam, sebab dia senang sikit. Susah sikit. Menyanyi dalam wuduk tidak ada dalil kata tak boleh. Dan tak ada dalil kata bercakap waktu wuduk akan batalkan wuduk. Perkara batalkan wuduk kita semua dah tahu. Ada khilaf sikit-sikit lah, sentuh perempuan dan apa semua. Tapi jima' confirm batal. Buang air besar, buang air kecil, buang angin. Soalan seterusnya kan? Kena simpan jap. Saya kena jawab soalan sister nanti jap. Okey. Tadi. Kejap. Kalau kita solat, kalau kita lambat dan orang tu imam dah baca Fatihah habis, dia dah rukuk dah. Kalau kita dapat waktu rukuk dengan dia, kita dapat rakaat tersebut. Kalau itu ialah rakaat ketiga, maknanya kita dapat rakaat ketiga dan keempat. Okey tak? Kita kena ganti rakaat pertama dan kedua. Clear? That's the question. Done. But saya imam, okay, saya tengah buat apa sekarang ni? Takbir Allahu Akbar. Then you come. Siapa baca Fatihah? Siapa yang khayal? Makmum khayal. Imam dah sujud. Sujud. Fatihah tak selesai lagi. Dah habis dah, selesai dah. Dah rukuk semua. Dah rukuk. Dia juga dah rukuk kan. Lepas tu dia dah macam sujud. Kawan ni kalau tak habis dia nak kena. Tak habis apa? Tak habis baca lah whatever. Baca apa? You kena clear kan. Now I'm your imam. Okay, this is question. I'm your imam. You're my makmum. Okay, what am I doing now? Saya Fatihah. You Fatihah tak? Fatihah. Okay, lepas tu saya rukuk. You rukuk tak? Tak habis lagi Fatihah. You tak baca Fatihah lagi? Tak. Dia dah bangun. Dan you masih lagi Fatihah? Sami Allahu liman hamidah. Tak habis lagi Fatihah? Okay. Orang yang anggap Fatihah itu wajib baca walaupun jadi makmum, maka dia akan terus baca. Bagi orang yang anggap Al-Fatihah itu ada khilaf, maka dia stop aja mana-mana, terus ikut imam. Kerana dalil ikut imam pun ada hadis lain. No problem. Apa yang kena kena make sure that imam sebelum sujud kedua, sebelum dia bangun, then you must already be intended. Okey, macam ni. Dan ada perbincangan, kalau you lambat sangat, kita baca Fatihah dengan imam rukuk tapi kita ada baca sikit lagi lah. Lepas tu imam bangun pula, lepas tu imam sujud, kita baru je nak rukuk, kita tertinggal 2 rukun. Itu perbincangannya. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tinggal 2 rukun yang berturut-turut dengan imam, maka itu that rakaat you dah kira lambat. You tak dapat, burn, you kena ganti balik. Okay, faham ke Tak ada zawi lah, it's just ganti lah, setahu saya lah. Sebab tertinggal 2 rukun dengan imam. Kadang-kadang terlupa sampai you baca Fatihah but you tak ingat you baca. Jadi you ulang balik rakaat tu kan, tambah you kena sujud sahwi kan, because you terlupa. Betul. Sujud sahwi ialah apa saja unsur lupa dalam solat lah, senang. Kalau kita baca katalah kita kena baca, memang baca Fatihah dan baca surah, tapi somehow kita rasa kita baca surah tapi tak baca Fatihah, padahal dah baca. So dah baca ke belum? tak ingat. So Bagi orang
Ini dalam solat seorang ke dalam solat jemaah? Solat-solat. Seorang. Jemaah juga. Jemaah. Ikutlah. You geng ni ke geng ni? Imam baca terlalu sedap kan. So kita akan terikut surah tu. Jadi you forgot that you Fatihah baca ke tidak? Ya, you. Maka jawapan saya lah, soalan pertama saya kena tanya, you, akak ni adalah grup yang Fatihah wajib di belakang imam ataupun tidak? Kalau tidak, settle lah. You dah buat apa yang kita rasa sunnah lah, iaitu dengar bacaan imam. Sedap, itulah tu. Itu kepentingan dengar tu, daripada kita sibuk untuk baca juga. But then if you are from this group who really hold that you have to read Al-Fatihah no matter what, so you kena ulang that rakaat nanti. Then sujud sahwi 2 times. Okay, cool. kita yang nak ganti rakaat next tu, rakaat 1 ke rakaat 2? Wah, ini soalan ni power tau, double kunut ni. Ada orang yang tak nak semayang kalau dia lambat bangun. Katakan solat asrama. Dulu saya sekolah asrama tu dekat Ipoh, 5 tahun duduk asrama dekat sekolah Star tau, Star Ipoh. Budak-budak lambat bangun subuh, dia tak semayang dah. Sebab dia tak ada alasan tau. Tu semayang sunat duha ke subuh, sebabkan subuh kena baca kunut kat kantor lah. You semayang pukul 9 macam semayang duha. Orang kata bagus tau, bagus tau. Tapi rakaat kedua aja Allahumma hadini, tak semayang subuh lah tu. Ganti. Hilang dia punya kewarakan dan kewaliannya. Okay, saja cerita. So, ni cerita ni majority setahu saya ganti rakaat 2. You dikira dah buat rakaat pertama je. Soalan tu memang soalan yang baik. Memang ada pendapat imam, tapi benda ni kalau buat ni kacau. Kita ikut majority je lah. Majority ialah you kena buat balik rakaat kedua. Dah. Itu kita buat selama ni kan. Kalau kita tertinggal 2 rakaat dengan imam, kita akan buat 2 rakaat yang hujung. Betul tak? Sebab ada orang yang akan gantinya ialah rakaat yang dia tak buat dengan imam. Beza tau. I kena buat gambar rajah baru clear kot. So kalau ini solat Zuhur, ambil solat Maghrib lah senang. Maghrib kan 1 rakaat pertama biasa, rakaat kedua ada tahiyat, rakaat ketiga ada tahiyat akhir. Right. Ni biasa. Saya datang, imam dah buat ni, saya join je terus rakaat ketiga. So saya akan tahiyat akhir dengan dia kan. Ada segolongan yang kata bila you dah buat rakaat terakhir, dah, jangan ulang lagi. Bila kita bangun, buat rakaat pertama dan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi apa yang kita buat ialah kita dah dapat 1 rakaat, kita anggap ini rakaat pertama, rakaat ketiga je. Kita anggap kita dah buat 1 rakaat, itu dianggap 1, dan we do the second rakaat, then do the third rakaat, which is akhirnya kita akan tahiyat 3 kali. Betul? Itu amalan majority orang. Ada sekumpulan ulama duk bincang, sepatutnya kita dah buat ni, dah kita buat yang ini yang belum buat, ini belum buat, kemudian salam. Segelintir. Saya tak nak perbincangan yang ni sangat pelik sebenarnya. Kalau saya tak boleh ajar pun benda ni, dan saya pun sendiri tak buat. Saya just tahu saja adanya perbincangan tentang ini. Macam mana nak ganti solat yang ataupun rakaat yang tak buat? Boleh bayangkan ni tak? Kita ganti yang mana? Ikut bilangan ke ataupun ikut turutan? Okey. Kita kira yang rakaat kita masuk tu as first. Ya. Second, then third. Good. Yes, that's majority. Vast majority, bukan sikit. Majority macam tu. Ada yang cakap macam ni. You masuk je. Contoh, semayang subuh 2 rakaat. Rakaat pertama biasa, rakaat kedua ada kunut.
Tapi you masuk tu rakaat kedua, maka you dah semayang rakaat kedua dah, second. Ni first. Kan kunut dah buat, dah lah. Maka bila you bangun, bila dia cakap Assalamualaikum warahmatullahi, you hanya kena buat satu lah. Mengikut pandangan yang kecil tu, dia kata you do the first rakaat, then the last one Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak ada kunut dah, sebab dah buat. Make sense juga tak? Make sense kan? Berapa nak ulang-ulang kan? Tapi tak, majority berpandangan tak. Yang second awak buat ni dikira nombor satu. Sekarang you buat rakaat kedua. Okay, yang mana korang dah siap buat dah tu. Bab masbuk ni pakarnya lelaki sebenarnya. Sebab kita lagi banyak pergi masjid daripada perempuan. Betul kan? Kita lagi banyak peluang untuk pergi masjid. Bila kita cerita kat geng perempuan yang kita tidur dalam khutbah Jumaat, diorang terkejut. Tidur? Diorang tak tahu. Cuba bagi diorang tiap-tiap minggu pergi, baru tahu. Boring macam mana. Khutbah Jumaat memang bosan pun. Saya terpaksa cakap, khutbah Jumaat baca je. Bayangkan kalau dari tadi saya baca, maka rukun yang ketiga ialah sapu muka, kemudian tangan, kemudian kepala dan kaki. Dan rukun yang ketiga ialah tidur korang setengah jam je. Betul. Itu masalah khutbah kita. Dia tak ada human interaction langsung. Setengah jam je. Saya memang paling sedap tidur memang dalam khutbah. Hampir tak pernah fail tau. Bukan niat nak tidur, betul. Sekali saya tak tidur, saya pun terkejut. Wah, aku tak tidur, pasal apa ni? Sebab yang bagi khutbah hanya menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dr. Ashraf Wajdi. Best. Sedap. Dia punya khutbah clear. Dia tengok orang. Dia tengok, macam bagi ceramah. Maka semua orang rasa involved kan. Best. Okay, tak apa. Ni diversion. Ya? Sah. Okay. Kat mana tadi? Ada soalan sister dah? Okay. Dalam solat tak pasti. Good. Zaman Nabi dah ada masalah ni dah. Dia macam ni. Mana ada orang yang tak pasti dia dah jadi ke belum, tahu tak? Itu memang mainan syaitan. Memang mainan syaitan. Kalau you tak pasti je, itu syaitan punya kerja. Soalan dia, betul tak dengar main intro tu ya. Dalam semayang tak pasti dah buang angin ke tidak. Disebabkan macam inilah Nabi sebut tu hadis yang kita kata, takkanlah macam tu. Nabi kata, selagi tak ada bau, selagi tak ada bunyi, teruskan sembahyang. Kita kata, ada juga buang angin yang tak ada bunyi dan tak ada bau, macam mana? Itu bagi you yang pasti. You tahu you dah buang angin, you pergilah ambil sembahyang. Ini geng-geng yang dah ke belum? Dah ke? Ini geng ni Nabi terus bagi yang besar punya. You know what? Ada bunyi tak? Tak ada. Ada bau tak? Tak ada. Sembahyang. Sebenarnya ini satu tempelakan, faham tak? Macam satu tamparan bagi orang yang dah was-was ni. Boleh tak kau diam terus sembahyang? Ada bunyi tak? Tak ada. Ada bau tak? Tak ada. Dah. Sebab kalau Nabi duk bagi falsafah kan, maka kalau fikirlah, mungkin kalau 80% kamu pasti dan 20 tak pasti, akan jadi was-was juga. Maka Nabi nak belasah geng-geng was-was ni, yang segelintir ni. Tak ada bau kan? Tak ada bunyi kan? Shut up. Teruskan. Yes. Atau sebab kalau you akan cakap, tapi saya kadang-kadang buang angin tak ada bunyi, tak ada bau. Yes, itu you yang pasti. You tahu ini masalah geng was-was ni. Ada tu ustaz ni, ada orang tanya, ustaz, saya ambil semayang, tapi kadang-kadang macam ada tompok-tompok yang tak selesai. Alah, ambil je lah. Tapi ustaz, saya rasa tak pasti. Lepas semayang tu tak pasti kan? Tak pasti. Alah, tak apa, semayang je. Allah Maha Pengampun. Tapi ustaz, tapi lagi ni. Dia geng-geng was-was. Dia jenis usalli 50 kali dulu. Usalli ni. Maka tahu ustaz tu cakap apa? Alhamdulillah ni. Abang dah tak payah semayang dah ni. Terkejut dia, tak payah semayang pula ustaz ni. Abang tak payah semayang dia. You know the story? Kenapa tak payah semayang pula? Saya nak semayang sangat ni. Kan? Duk bincang pasal merujuk. Abang tak payah semayang dah, kata ustaz kata. Kenapa pula ni? Sebab orang gila kan tak payah semayang dia.
Orang gila je yang duk basahkan tangan 5 kali tapi basah ke tangan aku ni? Gila lah tu. You dah buat, lepas tu you doubt yourself. Dah makan ke belum? Problem lah tu, masuk ward. Karen otak yang baru tahu. Yes, akhirnya itu jawapan bagi orang yang was-was terlebih. Alhamdulillah kak tak payah sembahyang dah. Tak tahulah doktor, dia tak masuk gear lah. Tak masuk gear kan. Usali tak dapat lalu, tak apa kak tak payah sembahyang. Berdiri tegak tak kira dah lah. Tapi macam on the way. Rokok tu. Ada ustaz kata kalau macam belum tegak lagi you kira. Ada kata tu dia bangun sikit dah. Tak. Okey lah. Ini spesifik question pula. Imam tu tengah Subhana Rabbil A'la, azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil azimi wa bihamdi. Kita datang. Allah. Tapi niat lagi. Usali lagi kan. Habislah. So bila kita nak masuk je, ustaz Allahu Akbar. Jadi kita tak pasti kan. Dah ke belum kan. Itu kira rukuk dengan imam atau tidak kan? Jawapan mudah aja, kira tak je lah. Dalam solat, if you're in doubt about bilangan rakaat, anggap you tak buat. Gantikan, forget about it. Tapi the actual principle is what? Masa dia macam ni, okey dapat. Bila dia tengah, selagi dia tumakninah lagi, dia masih tenang lagi, itu dapat. kalau dia tengah Dah naik, dah habis. sikit pun Sikit pun dah. Dia dah Allahu Akbar kan, dah habis, tidak rukuk lagi. Okey. katakan selagi dia belum diri tegak, Boleh. boleh take itu view lah, boleh kira. Alhamdulillah. Dia kata, so my daughter and my son get confused like. Jawapannya pergilah masjid cepat sikit lain kali. Kan confused. Pergi cepat takbir dengan imam, tenang kan. Alhamdulillah. Seriously, kenapa tahu ada beberapa jawapan macam ni? Sebab zaman Nabi tak dibincangkan perkara ni. Kalau bincang ada hadis. Kalau ada hadis tak ada soalan dah. Saya akan boleh bagi hadis riwayat Bukhari nombor 38 bla bla bla, betul tak? Sebab ini pendapat lah dia, method of Nabi cuma kata when you can rukuk with the imam, you get that rakaat. Itu yang bercakap. Tak ada pula nak sahabat Nabi tak tanya. Tapi kalau imam on the way Nabi, on the way degree lagi dia tak tanya. Sahabat Nabi ni sangat malu nak tanya banyak sebenarnya. Sebab kadang-kadang Nabi tak suka soalan-soalan yang teknikal. Dulu masa haji kan, Nabi kata lepas ini haji itu difardukan atas kamu, tahu. Setahun sebelum Nabi wafat Nabi akan pergi haji yang besar tu. Haji wida kan, haji terakhir. Dia kata okey, lepas ni haji ni fardu untuk kamu. Ada satu orang bijak sikit angkat tangan. Tiap-tiap tahun ke katanya. Haji wajib. Dia nak tambah tak tambah. Tiap-tiap tahun ke Nabi. Nabi cuba elak tak nak jawab tu. Nabi urus cerita lagi, sama-sama khutbah. Tanya lagi, tiap-tiap tahun ke? Tu nak habis cakapnya Nabi akan panggil, siapa apa kau tanya tadi? Aku tanya tiap-tiap tahun ke kena buat? Nabi kata kalau aku jawab soalan ni, dia akan jadi susah untuk kamu. Jadi sentiasa akan ada orang yang macam ni kan, sentiasa yang mungkin akan susahkan diri sendiri. Mungkin lah. Habis-habis ni saya nak share beberapa perkara. Nombor 1, ingat tak saya kata solat tu doa? Solat tu doa. Doa ni ialah kita punya seruan tau. Kita menyeru Allah. From the word da'a. Doa ni, sebab tu ada namanya dakwah. From the same word, faham tak? Dakwah means seruan. Yang menyeru dipanggil da'i, penyeru. So doa ialah seruan, macam panggilan. Ya Allah, faham tak? Look at me. Kalau kita seru orang, maknanya hey orang, faham tak? Orang maju. Orang maju, tengok sini. Faham tak? Kita nak dia tengok kita dan kita boleh cakap. Maka doa inilah panggilan kepada Ya Allah, Ya Allah, Allahumma, Allahumma. Apa? Supaya Allah tengok kat kita. Bila raja tengok kat you, maknanya you boleh minta macam-macam. Dia ada masa untuk you. So panggilan tu kena bersemangat. Dan kita kena minta macam kita tak ada benda. Sebab memang asalnya kita kosong. Kita kena minta macam pengemis minta dari
Orang kaya. Bukan macam orang kaya bincang dengan orang kaya. Orang kaya macam mana projek Datuk? Datuk kalau ada, Datuk pass lah kat saya. Kalau ada. Tak, dia orang kaya. Mana boleh cakap Datuk tolong Datuk, tak ada ni mati saya. Kan, tak ada anak susu, tak ada susu saya mati, saya tak masuk hospital, saya rasa nak bunuh diri dah ni. Itu cara orang miskin betul minta. Kita akan minta dekat Allah kadang-kadang. Nabi kata apa tahu? Jangan ada lapik bila minta kat Allah. Apa lapik macam mana? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku, in syi'ta, kalau engkau mahu. Tak boleh cakap macam tu. Tak boleh cakap ya Allah bagilah aku duit kalau boleh. Kalau boleh tu padam, Nabi kata. Minta duit. You nak minta apa? Minta macam paksa Allah. Dan kalau you nak tahu, semua doa ialah paksaan. Tahu tak? Bahasa doa ialah suruhan. Fi'il amar. Allahumma ighfirli. Maksudnya, ampun aku. Allahumma rzuqni. Rezeki aku, bagi aku rezeki. Sebenarnya arahan kepada Allah. Dia tidak ada bagilah tu, tak ada lah tu. Lah tu bahasa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Show me the right way. Dia arahan kepada Allah. Cuma cara kita cakap ke Allah, kita merayulah, tunjuk kat aku. Sebab orang yang miskin betul-betul dia tahu kepentingan duit. Contohnya, orang yang anak dia tengah nangis kat rumah sebab tak ada susu dan roti sikit je, dia akan minta sedekah dengan cara lain, dengan cara orang kaya minta sedekah. Orang kaya minta sedekah macam mana? Orang ada duit tapi nak tambahan sikit. Kak, tolong kak, kaki tak ada kak. Tak ada respon. Kak, tolong kak, kaki tak ada. Tengok kak, kudung kak. Tak ada respon. Next. Faham tak? Next. Tapi orang yang susah, anak dia tengah nangis tau, menjerit dah dekat setengah jam dah sebab tak ada susu. Dia pastikan orang pertama tu dia dapat RM1. Dia nak ambil RM1 tu, nak lari pergi kedai, belilah tepung susu sikit pun jadi lah. Dapat satu skop pun sebab nak bagi anak dia minum. Kesian kat anak dia, betul tak? Dia betul-betul miskin. Maka dia akan pasti, kak tolong kak, sikit je kak. Sikit tolong kak, tolong kak. Akak pun buat tak tahu, kak tolong kak, anak saya tengah nangis. Tolonglah kak, tolong. Faham tak? Kita akan paksa. Nah lah kau. Kalau kita kena paksa dengan orang kan, hampir kita macam campak je kan. Seolah-olah macam tu kita kena paksa Allah. Sebab tu kita kena minta, lepas tu minta. Bukan, ya Allah kau tahu-tahulah kedudukan aku, pandai-pandailah. Tu, itu orang kaya sebenarnya. So kita kena paksa Allah. Sampai Nabi kata apa tau? You just cakap without lapik, jangan takut. Tak ada siapa boleh paksa Allah. Kalau you risau kan, you cakap dengan Allah macam kasar. Bagilah ya Allah, bagilah ya Allah, bagilah ya Allah. Kalau you rasa macam kasar, Nabi cakap don't worry. Tak ada siapa, Allah tidak boleh dipaksa. Allah tu maha besar. Dia takkan marah, "Hei, apa pasal paksa ni? Aku pun ada RM5 aja." Tak, Allah bukan macam tu sebab dia maha kaya. Dia faham, alah apalah sangat sikit ni aku bagi kat kau. Betul, apalah sangat 500 naik gaji yang kau minta tu. Nothing untuk Allah. So teruskan paksa Allah. Dan saya dapat pelajaran ini masa saya dekat India. Saya pernah cerita dulu kat Kelantan dulu. Pengemis tu betul-betul tengok saya. Dia tahu saya orang kaya sebab saya travel dari Malaysia. Dia tahu saya bukan orang sana. Pakaian kita berbeza. Mungkin muka nak dekat sama. Ya, betul. Betul, saya memang dapat tiket-tiket orang India saya dapat. Cakap-cakap Tamil sikit, settle, lepas. Tapi nak ceritanya, pengemis tahu ini bukan orang biasa. Dia tahu pakaian bukan pakaiannya, t-shirt dengan jeans, dengan kasut sport. Ini bukan orang India. Saya pula duduk dekat negeri paling miskin sekali dekat India, Bihar namanya. So pengemis tu kau datang, please sir. Dia akan cakap, demi Allah, Allah ki kasam, dia kata, demi Allah tolonglah aku, tolong. Saya dinasihatkan jangan bagi duit. Sebab you bagi satu orang, nanti ramai orang akan datang. Tapi dia memang miskin betul ni. Tolonglah saya, tolong saya. Bila sampaikan dalam poket saya tu, dia nampak duit beberapa rupi je. Dia boleh seluk poket saya dan dia tunjuk kat saya. Dia tak lari tau. Sebab dia bukan mencuri, dia nak minta tolong. Dia tunjuk kat saya, sir please give me this. Saya pegang tangan dia, sir please bagi aku yang ni. Dia bukan nak curi. Pada dia apalah sangat 5 rupi, 10 rupi ni. Sebab pada dia orang macam 50 sen je. Sikit je sebenarnya. Kita tahu, I tahu you ada USD dalam poket you. Faham tak? You orang luar, you mesti ada punya. Please lah bagi aku ni, anak aku sini tak makan. Dia pegang macam tu,
Dan saya akan lepaskan tangan dia lari. Thank you so much, dia kata. Nampak tak orang susah macam mana? Itu tanda orang susah. Dia betul-betul seolah-olah kita pegang baju Allah. Kalau saya boleh sebut perumpamaan tu, kita nak lepas. Ya Allah, Engkau sembuhkan anak aku lepas. Esok aku akan pegang lagi, aku takkan lepas. Aku tidur pun, kalau terlepas aku pegang balik. Aku akan bangun tahajud dan aku pegang balik baju Engkau. Dan aku akan pegang sampai Kau bagi baru aku lepas. Nanti aku pegang balik untuk benda lain pula. Betul? Sebab kita sentiasa perlukan Allah dan kita nak minta dia, dan Allah sangat happy bila kita minta sebenarnya. Dan orang yang tak minta dianggap oleh Allah sebagai orang yang sombong. Yes. Aku maha kaya tapi kau tak nak minta. Maknanya kau rasa kau kaya kan? Okay. Hiduplah kau seorang-seorang. Okay. So jom kita minta betul-betul dalam solat, luar solat, mana-mana saja. Wallahu a'lam. Akan bincang besok insyaAllah. Besok pukul 2 kita akan start. Pukul 2 petang. Antara yang kita akan bincang ialah kasar jamak dan khusyuk. Ingatkan saya. Dan beberapa solat sunat, insyaAllah. Sikit-sikit. Makan. Makan tengah hari. Siapa okay, kita angkat tangan tu nak. Siapa nak datang sini dan makan, supaya kita boleh kira berapa kita nak sediakan. Agak-agak lah, tak apa. Agak-agak. Makan tak kat sini? Kita sediakan makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 lah. Okay, lebih kurang 20, 21 lah Azrul 22. Ada orang change jam main. Okay lah, dah 5.30, 22. Cantik. Terima kasih kerana hadir. Kita jumpa lagi besok tengah hari insya-Allah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok ingatkan saya untuk ceritakan sikit macam mana soalan-soalan fiqh ni kadang-kadang dia akan ke laut. Soalan fiqh sampai ke laut lah. Dia akan jadi mengarut drag sampai entah ke mana dah. Saya bagi satu contoh yang korang semua akan rasa macam what? Contoh yang sangat teruknya lah. Kadang-kadang sebab dia bincang fiqh ni, dia bincang macam falsafah dah tau. Okey, tapi kalau macam ni macam mana? Orang dah biasa dengan perbincangan kalau ni. Padahal tak pernah buat pun. Contoh simple apa tau? Ustaz, kalau saya dekat bulan, saya nak semayang kiblatnya ikut mana? Kan dia memeningkan ustaz yang belajar kat Azhar baru 4 tahun ni, dia muda-muda lagi. Allah, bulan pula kata. Bumi tak habis lagi jalan. Abang dah pergi Singapura ke belum? Duduk pulau pun tak pernah kan, nak pergi ke bulan. Jadi dia faham tak? Dia macam perbincangan dia jadi macam syok gitu je. Akhirnya ustaz tu kata, nanti bila abang sampai dekat planet Marikh nanti, abang SMS saya. Saya jawab kan, insya-Allah. Saya cara menjawab nanti saya jahit.